A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wal afiyata lil muttaqin wal udwana 'alal zalimin. Allahumma inna duha'uka, ya Allah, sesungguhnya waktu duha ini adalah duhamu. Wal baha'a baha'uka, segala keagungan itu adalah keagunganmu. Wal quwwata quwwatuka, segala kekuatan itu adalah kekuatanmu. Wal qudrata qudratuka, segala kudrat itu adalah kudratmu. Wal ismata ismatuka, segala kesucian itu adalah kesucianmu. Allahumma in kana rizqina fis sama fa anzilhu, ya Allah, sekiranya rizki kami di langit maka turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, sekiranya rizki kami di dalam perut bumi maka keluarkanlah. Wa in kana haraman fatahhiru, sekiranya rizki itu kotor, ya Allah, maka sucikanlah untuk kami. Wa in kana ba'idan faqaribhu, sekiranya rizki itu jauh maka dekatkanlah. Wa in kana mu'assaran fayasiru, sekiranya rizki itu sukar ataupun sempit maka mudah dan lapangkanlah untuk kami, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu rizki mendapat ilmu yang bermanfaat, ya Allah, untuk kami manfaatkan di dunia dan akhirat. Ya Allah, kami memohon rizki mendapat pasangan yang soleh dan solehah, ya Allah. Begitu juga untuk anak-anak zuriat keturunan kami, ya Allah. Ya Allah, kami mohon rizki, ya Allah, mendapat sahabat-sahabat yang baik yang mengingat kami tentang akhiratmu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon rizki hati yang memenuhi rasa cinta terhadapmu, ya Allah. Hati yang memiliki rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati yang mempunyai rasa cinta dan rindu kepada syurgamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon rizki, ya Allah, diberikan harta benda yang barakah, harta benda yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kami, ya Allah. Seandainya harta dunia itu menjauhkan kami daripadamu, ya Allah, maka kami redha untuk kau ambil dalam apa jua cara sekalipun, ya Allah. Ya Allah, kami mohon rizki mendapat zuriat keturunan anak-anak kami, ya Allah. Anak-anak yang soleh dan solehah, penyejuk hati, penyejuk mata, ya Allah. Ya Allah, kami mohon rizki kesihatan, ya Allah, agar kami kuat untuk melakukan ibadah ketaatan kepadamu, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, rizkikanlah kami menjadi isteri yang solehah, yang sabar, yang redha terhadap suami kami, ya Allah. Seorang ibu yang misali, jadi contoh yang terbaik buat anak-anak kami, ya Allah, yang tidak akan berhenti mendoakan anak-anak walaupun dalam keadaan hati kami terluka, ya Allah. Ya Allah, rizkikanlah kami menjadi seorang anak kepada kedua orang tua kami, anak yang soleh dan solehah, ya Allah. Agar ibu kami, ya Allah, merasa bertuah kami lahir daripada rahimnya, ya Allah. Agar bapa kami merasakan air tangannya dalam membesarkan kami ini, ya Allah. Walaupun mereka telah pun tiada di muka bumi ini, ya Allah, jadikanlah mereka ibu bapa yang paling berbahagia di sisimu, ya Allah, dengan amal ibadah istighfar kami yang tanpa henti untuk mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, rizkikanlah kami menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang layak untuk diberi syafaat oleh baginda, ya Allah. Ya Allah, rizkikanlah kami menjadi hamba-Mu yang taat, ya Allah. Ya Allah, pada pagi yang barakah ini kami mohon sebesar-besar rizki daripadamu, ya Allah, iaitu rizkikanlah kami syurga-Mu, ya Allah. Rizkikanlah kami syurga-Mu, ya Allah. Rizkikanlah kami syurga-Mu, ya Allah. Haramkanlah untuk kami neraka-Mu, ya Allah, walaupun sekadar satu kelipan mata, ya Allah. Ya Allah, rizkikanlah kami jalan-jalan menuju ke syurga-Mu, ya Allah. Jalan-jalan orang yang menuntut ilmu, jalan-jalan orang yang sabar, jalan-jalan orang yang ikhlas di dalam agama-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabri wa qina azabal mahsyar.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, kekasih hati kita juga, insan yang kita sangat rindu, insan yang kita mengharapkan satu pertemuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bertemu di padang mahsyar dalam keadaan yang baik, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, orang yang paling dekat dengan aku di hari kiamat kelak, di padang mahsyar kelak, adalah orang yang paling banyak berselawat ke atasku. Pertama. Hadis yang lain Nabi sebut, orang yang paling dekat denganku di hari kiamat kelak, antara orang yang paling dekat dengan aku di hari kiamat kelak adalah orang yang paling baik akhlaknya. Banyaklah hadis Nabi yang menunjukkan ciri-ciri orang yang akan rapat dekat dengan Rasulullah di padang mahsyar, insya-Allah seterusnya masuk ke syurga Allah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya mampu berdoa dan mengharapkan rahmat Allah. Memang tidak ada siapa yang boleh menjamin ataupun rasa yakin nak sedap hati ke yang kita ni layak untuk masuk syurga Allah. Memang kita tidak layak. Ikutkan tengok zahir kita, tengok batin kita, memang tak layak. Betul tak cik? Betulkah ibu-ibu sekalian, muslimat sekalian? Kalau kita nak tengok apa yang ada dalam hati kita, mungkin 80% tu kecintaan pada dunia, 20% saja kecintaan kepada akhirat. Terlalu banyak hati kita ni terhijab, terhalang dengan dunia. Tapi dengan rahmat Allah, insya-Allah mudah-mudahan. Sebab itu kita kena amalkan, sentiasa beramal dengan salah satu doa di dalam Al-Quran yang sangat masyhur, iaitu surah Al-Kahfi ayat yang ke-10. Kita kena ada cita-cita dan berusaha, bukan cita-cita saja, berusaha. Berusaha untuk menghafal 10 ayat Al-Kahfi. Kalau suruh angkat tangan ni, nak angkat tak ni? Ustazah jangan tanya. Kalau nak tanya suruh pejam mata semua, lepas tu tanya siapa yang dah hafal ayat 1 hingga 10 surah Al-Kahfi. Agak-agak berapa orang ni? Dan mulut tu insya-Allah nak masuk syurga, tapi malas nak hafal, malas hafal hadis, malas nak baca, nak semua nak mudah kita ni. Kalau ada orang kata ni jalan shortcut ke syurga, confirm syurga, memang semua nak lalu jalan tu. Orang tak nak lalu jalan susah, padahal syurga itu dipagari dengan duri-duri, ujian, kesusahan, pengorbanan. Tapi kita sebab dah biasa semua nak mudah, sampai nak masuk syurga pun kita nak jalan yang mudah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, barang siapa yang menghafal, yang beramal, yang membaca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10, akan mendapat perlindungan daripada fitnah Dajjal. Akan dilindungi ataupun diselamatkan daripada fitnah Dajjal. Beriman tak? Kita percaya tak dengan hadis ni? Ke ada yang tak percaya? Hadis ni hadis yang sahih, diriwayatkan oleh banyak perawi-perawi yang diyakini. Sekali lagi saya ulang, Nabi bersabda, barang siapa yang menghafal, termasuklah dalam beramal membaca 10 ayat awal surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10, akan dilindungi dan diselamatkan daripada fitnah Dajjal. Kita pun mula fikir ni, yang umur 50, 60 ni, 70 ni yang hadir ni, kita pun mula fikir, kita kata Dan tak sompek jumpa Dajjal ni, tak apa, tak hafal pun. Nampak gaya, tak sompek ni jumpa Dajjal ni. Dia tak sedar kuncu-kuncu tentera-tentera Dajjal tu dah lama ada, sejak daripada kita sebelum lahir lagi. Sebenarnya Dajjal ini adalah satu lambang kepada dunia. Betul tak? Imam Mahdi Nabi Isa lambang kepada akhirat. Maksudnya fitnah-fitnah Dajjal ni fitnah-fitnah dunia. Bukan semesti Dajjal yang betul-betul tu keluar tu nanti. Setiap hari pun kita perlu beramal dengan ayat ini supaya kita selamat daripada fitnah dunia. Dajjal tu lambang kepada dunia. Subhanallah. Dan mudah-mudahan ya, kalau kita di sini wan-wan ni, ramai wan-wan ni, kan,
beramal, baca, hafal 10 ayat surah Al-Kahfi ni, Allah bagi hidayah, Allah bagi petunjuk kepada anak cucu kita untuk baca. Mungkinlah hari ni kita suruh anak cucu kita, dia orang tak heran pun nak baca, nak hafal ke apa kan. Tapi berkat kita ni gigih duk baca, pasu pesan, dia orang pun tak layan. Lepas meninggal barulah dia orang ingat. Mak pesan dulu berapa kali, banyak kali supaya hafal ayat 1 hingga 10. Bukan semestinya Dajjal yang betul tu, tapi fitnah-fitnah dunia yang begitu banyak. Kalau kita tengok ayat yang ke-10, ayat yang ke-10 tu ada satu doa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ayat yang ke-10. Doa tu doa siapa tu? Doa Ashabul Kahfi. Ketika dia lari daripada pemerintah yang zalim, raja yang zalim tu. Dalam dia lari tu nak menyelamatkan apa? Akidah. Sebab ramai dah kena bunuh, ramai yang murtad dah ni. Hari ini setiap hari pun kita sedang sentiasa berlawan dengan menyelamatkan iman kita. Kita kata kita beriman, pakaian kita nampak seperti orang beriman, lidah kita macam sebut perkataan-perkataan yang menunjukkan keimanan. Tapi hati kita ni tidak ada siapa yang boleh tahu melainkan Allah. Sebab itu ramai mana orang yang nampak zahirnya beriman soleh, tapi rupanya amalannya ditolak, dicampak semula ke mukanya ataupun ke muka bumi. Sebab apa? Soal ikhlas. Betul kan? Soal ikhlas, keyakinan. Kita dengar hadis Nabi itu, kita dengar firman Allah macam-macam. Tapi tak ramai yang yakin pada lidah, tapi di hati tak yakin. Sebab apa di hati kata tak yakin? Memang terbuktilah kalau betul yakin dah lama dah hafal tu. Tak hafal bermaksud tak betul-betul yakin. Ataupun kita rasa kita yakin yang kita boleh selamat daripada fitnah Dajjal walaupun tak buat persiapan. Ini bukan yakin ni. Ini hanyalah angan-angan. Kita duk berangan kita ni insya-Allah boleh jawab, Dajjal tanya jawab je lah. Macam anak saya pesan, Umi kalau Dajjal tanya Umi esok, sebab kita esok kena ikat dengan Umi. Masa tu dia orang borak sama dia orang dalam kereta. Dia orang cakap, dia orang dengar dah cerita tu dengan ustazah dia orang kan. Yang darjah 3 tu cakap, Umi esok kami kena ikat dengan Umi dekat tiang, Abi yang ikat. Sebab kan ada hadis Nabi, ikatlah isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu pada tiang-tiang rumah kamu kerana yang paling ramai menjadi pengikut Dajjal ada di kalangan mereka. Jadi dia orang pun buat kesimpulan macam tu. Lepas tu nanti bila Dajjal tanya soalan pada Umi, dia pesan, tanya soalan nak sembah tak dia, Umi jawab macam ni. Dia ajar saya lah suruh jawab. Umi jawab macam ni, Umi jawab, kalau kamu Tuhan, sembuhkanlah mata sebelah lagi tu. Sembuhkanlah mata sebelah lagi. Jadi Dajjal tak boleh menyembuhkan mata dia yang buta. Jadi maksudnya dia bukan Tuhan lah. Sebab dia tak boleh sembuhkan. Lepas tu ada yang darjah 1 menyampuk. Tak apa, jangan bimbang. Umi kita ustazah, mesti boleh jawab. Dia orang borak sama kita, jangan risau. InsyaAllah. Umi ustazah, Umi boleh jawab. Saya masa tu kan memanglah gelak, tapi ada rasa takut. Sebab yang menjawab, yang berhadapan ketika itu bukan lidah kita hari ni yang bercakap, bukan pakaian kita, tapi betul-betul iman di dalam dada. Masa tu memang tak boleh menipu. Orang ikhlas, orang tak ikhlas, orang beriman ke, orang munafik ke, semua akan menyalahkan dia yang sebenar. Dia yang sebenar. Sekarang kita ni kadang-kadang kita memanglah nampak soleh, soleha, lembut, warak, alim, siqah. Betul kan? Tapi maksiat kita secara sembunyi dengan Allah, hakikat akhlak kita dan sebagainya. Allahu Akbar. Baiklah, kita ulang balik tadi tu doa tu. Baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Sadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Itu ayat yang ke-10 surah Al-Kahfi yang membawa maksud Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami min ladunka rahmah, daripada sisi murah rahmat.
Maksud rahmat ialah apabila kita sempit, rahmat Allah boleh membawa masuk, kita dilapangkan oleh Allah. Apabila kita sakit, rahmat Allah membawa masuk, Allah akan berikan kesihatan. Apabila kita sedih, rahmat Allah membawa masuk, Allah berikan kita kegembiraan. Apabila kita berduka cita, rahmat Allah membawa masuk, Allah berikan kita kebahagiaan. Maksudnya rahmat Allah ini maksud dia luas segala-galanya. Dan hanya saja kita layak ataupun kita akan mampu masuk syurga Allah dengan rahmat Allah. Ashabul Kahfi ni lagi ni hanya mengharapkan satu je, belah kasihan rahmat Allah. Mereka dalam ketakutan. Rahmat Allah ketika ini adalah keselamatan, perlindungan. Masya Allah. Lalu Allah lorongkan mereka bila mereka berdoa, wahayyi lana min amrina rasyada. Apa maksudnya? Dan berikanlah kepada kami dalam urusan kami, amrina, wahayyi lana, dan berikanlah, kurniakanlah kepada kami, amrina, dalam urusan kami, rasyada, petunjukmu yang benar. Jadi minta Allah bagi petunjuk, nak lari ke mana. Akhirnya Allah lorongkan masuk ke dalam satu gua. Lalu gua itu dilindungi Allah daripada pandangan yang dikejar oleh siapa? Tentera-tentera raja ni kejar nak bunuh ni. Lalu ditidurkan Allah Subhanahu Wa Taala salah seekornya, salah seekor bersamanya adalah Ar-Rakim tu kan. Anjing yang nama Ar-Rakim dalam ayat tu juga. Subhanallah, nak sebut ibu-ibu sekalian, setiap hari kita sentiasa berhadapan dengan urusan demi urusan demi urusan. Hatta urusan sekecil apapun. Contohlah kita kan, nak masak apa hari ni? Pernah tak minta petunjuk daripada Allah? Kita tak minta, fikir sendiri kan. Cuba kita buat. Nak masak apa lah ni kan. Kadang pasal masak apa tu boleh bergaduh. Suami jawab, terpulanglah. Awak ni malas nak fikir. Saya masak, awak fikir pun malas. Contohlah kan. Sebenarnya nak fikir lauk apa tu susah, betul tak? Susah ke senang ke ulang je yang sama? Pusing-pusing. Kalau saya buat senarai. Kalau ayam berapa? Macam kalau tak nak masak, boleh tengok menu macam dekat kedai makan tu lah. Kalau daging, masak apa pula? Ni maksudnya, okey, pilihan. Kadang tanya, suruh pilih. Order kan. Allahu Akbar. Cuba bayangkan kalau kita beramal dengan wahayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah dalam urusanku, urusan nak masak ni, rasyada, petunjukmu ya Allah. Datang idea kan, lambar lampu tu. Lepas tu kita pun masak. Lepas tu hidang kan. Suami pun mana tahu, suami pun kata, ya Allah, dah lama teringin nak lauk ni. Ya Allah, dah lama. Pernah tak jadi macam tu kan? Oi, tak terfikir. Sedapnya, seleranya. Kadang kan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan apapun, urusan apapun, kita minta dengan Allah, wahayyi lana min amrina rasyada. Minggu depan ni, hujung minggu ni raya Cina kan? Anak-anak balik ataupun pergi berjalan musafir tu nak singgah mana-mana kedai. Betul kan? Nak singgah mana-mana kedai makan, minta petunjuk dengan Allah. Wahayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah dalam urusanku ni petunjukmu ya Allah. Mana kedai nak makan ni? Berhenti satu kedai, bang, depan sikit lagi lah. Sampailah kedai tu kita rasa tenang. Sebab kita tak boleh nak pergi tahu ataupun nak pergi siasat, nak tanya tuan kedai, ayam ni beli kat mana ni? Ayam ni daripada ni tak? Tanya-tanya memang tuan kedai pun kita tak kenal. Cik tak nak makan sudah. Kan, carilah kedai lain. Sebab apa kita tahu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, kullu lahmin nabatin min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka nerakalah lebih aula. Neraka lebih utama untuk membakarnya. Kita dah jaga solat, orang perempuan terutamanya kita ni semua jaga solat. Aurat jaga, pergalaran semua tak jaga. Tapi ramai orang tak beratkan jaga makanan. Yang menjadi antara penyebab utama ramainya dibakar, menjadi bahan bakar di dalam neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Kadang kita tengok, elok ni pakai tudung ni. Kita tidak mampu untuk menembusi, betul tak, untuk menilai. Tetapi Allah, dia akan bagi insting kepada hati kita. Bukannya tiba-tiba baca nampak, bergayut setan ni, guna pengeras ni. Memang tak boleh nampak. Kita tak boleh nak menilai. Tapi bila kita selalu minta petunjuk dengan Allah dalam urusan kita, hati kita ni diberi rasa, dan rasa itu datang daripada Allah, bukan sebab nafsu.
Walaupun nampak kedai tu, sedap lauk ni. Kalau kita ikut nafsu, bang, lauk banyak bang, turun. Tak fikir dah. Orang yang hidang tu pakai seksi, ketat, yang jaga cashier tak tutup aurat. Sebab apa? Nampak, bang, banyak pilihan bang. Daripada kedai tadi, berapa lauk je. Kedai lah tadi pakai kopiah, pakai tudung ni. Agak-agak nak pilih yang mana? Yang banyak lauk, ada 30 lauk ke ada 3 lauk? Yang 30 lauk lah besoknya. Masya Allah. Memang biasa macam tu lah. Lepas tu kita pula nak sedapkan hati. Buat kita ni tak baik menilai orang luaran. Betul kan? Tu yang belum tentu pakai kopiah tu belum tentu. Kut berlakon. Tapi kalau ikut hukum syarak, ikut syariah, nahnu nakum bizawahir, kita menghukum dari sudut zahir sebab kita tak mampu nak hukum batin. Jadi insya-Allah orang yang menjaga aurat dia juga menjaga solat. Tapi kalau zahirnya dalam keadaan kadang-kadang yang hidang tu rambut pun kala, pakai pun ketat seksi, kalau dia tak boleh nak menjaga di luar di zahir tu, wallahu alam bagaimana solat dia. Dan kalau dia tak jaga solat, wallahu alam macam mana sumber-sumber makanan, sumber-sumber bahan ramuan yang dimasak tu sama ada dibuat kerana keuntungan ataupun rasa keimanan kepada Allah, rasa tanggungjawab. InsyaAllah sama-samalah beramal ya. InsyaAllah, alhamdulillah. Jadi untuk pertemuan ni kita ada cepat masa kan, lebih kurang dalam 20 bukan 20 lah, 30 minit lagi. Jadi saya nampak ada yang tertanya-tanya tu macam ada cerita hangat malam tadi kan. Mungkin ada yang tak tahu, mungkin ada yang tahu, tapi ada yang mesej, Ustazah kuliah hari ni jadi tak? Jadi alhamdulillah. Ceritanya kalau ada siapa yang baca dekat FB saya malam tadi, saya ada share kan. Lepas tu saya tengok bangun pagi ni heboh pula ya. Tiba-tiba rasa macam artis pula. Kisah apa ni, saya dikejar oleh perompak tu lah, dikejar. Bukan malam tadi, malam sebelum, Sabtu malam. Pada Sabtu malam kemarin lah. Sabtu malam kemarin kan. Jadi cerita tu, ringkas ceritanya, saya lalu satu lorong tu. Lepas tu saya perasan memang ada motor duduk sebelah parking tu, tapi saya tak tahu motor tu ke yang ikut saya. Sampai dekat ujung, sebab jalan tu nak ke kanan memang kena menunggu. Kena menunggu sikit lah nak ke kanan. Masa tu lah, masa saya menunggu tu ada kereta depan satu, ada lelaki pakai topi kedah cuba buka pintu. Cuba tarik-tarik, lepas tu sebab dah ada kereta kat belakang, dia pun patah balik. Dia bukan dengan motor, dia turun daripada motor, dia berdiri. Maksudnya berani kan? Lepas tu masa tu dia mungkin nak cuba dulu pintu berkunci ke tak, betul kan? Jadi macam-macam sebenarnya dia boleh buat. Sama ada kalau pintu kita tak berkunci, dia boleh masuk. Soalannya saya rasa belakang tu mungkin ada yang bawa lah dia turun daripada motor. Betul kan? Dan memang Allah bagi saya rasa tu berapa kali, sebab kereta saya bukan auto lock. Maksudnya kena tekan lock baru lock semua kan. Jadi dalam perjalanan tu 2-3 kali. Sekejap saya tekan lagi lock. Lepas tu tengok semua berkunci. Sebab dia terai bukan pintu depan dia, pintu belakang pun dia terai. Maksudnya lepas dia terai pintu depan tak boleh, dia terai pintu belakang. Kadang lock depan je, tak lock automatik semua, betul kan? Masa tu memang dah cuak, dah berdebar, kita pun dah jadi terdiam. Panik, terdiam. Lepas tu orang depan pun dah membelok kanan, kita masih lagi macam kaku gitu kan, tergamam. Lepas tu akhirnya saya gerak jugalah sebab kuliah tu ceramah yang kali pertama. Maksudnya dijemput, bukan kuliah biasa. Tak jauh pun daripada rumah saya. Dan kenapa saya gerak malam tu, biasanya memang malam suami akan hantar, akan ambil. Tapi sebab suami saya duduk di Terengganu masa tu, balik pun emergency. Okey, jadi bila saya dah gerak tu, saya memang tengok dekat cermin apa macam tak nampak lah dia ikut, tak nampak motor tu, tak nampak. Ataupun sebab saya sedang dalam keadaan tergamam, saya tak perasan dia ikut. Lepas tu bila saya masuk kawasan tu, saya nampak orang dah ramai parking kan. Saya pergi parking belakang sekali. Dan tempat tu pun agak sunyi dan gelap, tak ada lampu macam tu lah. Mungkin sebab tak fikir panjang, memang saya tak fikir panjang lah. Bila saya parking tu, tapi saya tak keluar, syukurlah. Maksud saya tak terus keluar, saya duduk. Saya duduk dulu macam fikir, macam ketakutan lagi kan. Masa saya duduk tu lah, saya tengok dekat cermin atas, saya nampak kelibat yang sama datang daripada belakang. Maksudnya dia ikut. Yang kes-kes biasa berlaku kan, ada motor ikut, sebenarnya nak ikut, contoh ibu-ibu sekalian balik kan,
dia akan ikut sampai rumah. Dia tunggu kita turun je. Bila turun je sama ada dia mai pukul kita ke, kan? Yalah, tarik ni maksudnya kadang dia pukul dulu. Okey, lepas tu bila saya nampak tu, saya dah cuak tu, saya tekan horn kuat-kuat mula-mula. Saya tekan horn tapi dia pun makin datang. Lepas tu nampak pada tangan dia tu besi. Memang besi, nampak lah. Lepas tu dia datang daripada sebelah kiri ni. Lepas tu dia ketuk lah. Dia hempas cermin kereta. Kuat dia hempas tu, memang kuat. Kita bila dah berdebar, dah nampak kelibat malam pula tu kan. Lepas tu dia hentuk pula. Masa tu memang kita akan memang panik, memang berdebar. Jadi saya parking pula rapat dengan orang depan. Jadi memang rapat. Kalau nak pergi tu saya mungkin akan langgar. Tapi Allah bagilah ketenangan tu. Reverse, mengundur, kemudian ambil uang, terus saya pun masuk pagar kawasan kuliah tu. Memang saya masuk tu laju, saya tak tengok apa dah. Memang dekat je dengan beberapa orang. Maksud saya tak langgar orang je. Kita macam dah panik kan. Begitulah. Jadi itu ringkasan ceritanya. Maksudnya apa-apa pun boleh berlaku sebenarnya bila kita panik. Sama ada kita bertempik, kita takut macam tu je, ataupun tekan minyak, langgar je kereta depan, kita pun dalam keadaan akan luka ke apa ke, macam-macam boleh buat kan. Maksudnya bila orang berniat ataupun dah biasa, macam pro lah, dia macam tak takut langsung lah. Tekan horn tu pun tak ada, dia datang, dia tetap datang. Maksudnya nekat. Masa dia try buka pintu tu, tak adalah macam dia takut-takut tengok belakang ke, tak ada. Macam biasa ataupun pro lah. Jadi di situ para ibu sekalian, memang bila cerita ni pun saya macam rasa trauma tu ada lagi. Tengok rasa kalau motor, kadang-kadang memang kita tak terfikir perkara ni akan berlaku pada diri kita. Saya pun tak pernah terfikir. Macam ibu-ibu yang ada di sini ni, hajah-hajah ni, nenek-nenek ni yang hantar anak cucu ke sekolah kan bawa kereta seorang-seorang. Saya nampak banyak kereta ni semua drive seorang-seorang, perempuan lah. Bukan malam ataupun siang pun kena berhati-hati. Banyak kes berlaku kan. Bila masuk je kereta, walaupun tempat dekat, terus kunci. Kadang kita dari depan tu, betul tak? Kita tak rasa apa-apa. Dia nampak je pemandu perempuan, dah lah orang tua kan. Dia boleh buat. Orang tua lagi banyak gelang meh tu kan. Maksudnya orang tua kan dah lagi banyak duit bawa kan. Orang muda nampak bergaya, tak ada duit. Okey, boleh saja kita tu bila berhenti je dia boleh masuk. Sama ada nak ambil kereta ke, nak buat apa ke kan, betul kan? Jadi masuk je kunci. Dan bila sampai di suatu tempat, jangan terus turun. Perhati dulu kiri kanan. Kita kadang tak ada, sampai memang fikir nak turun je lah. Betul tak? Bila sampai dekat rumah tu, kita tak tahu. Kalau ada motor-motor tu, dia perhati. Oh, seorang perempuan. Dia ikut sampai rumah. Dia bukan ikut rapat. Dia tunggu kita turun, dia boleh serang hendap kita. Betul kan? Maksudnya, di mana-mana pun kita kena berhati-hati dan berjaga-jaga. Subhanallah. Kemudian, kena sentiasa lepas dah berjaga-jaga semua dah kan, sentiasa meletakkan pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca doa. Kita rasa alam nak pergi pasar depan, kalau perjalanan jauh barulah baca doa. Kalau nak keluar dekat tu tak ada pula heboh nak baca doa kan. Memang bila masuk je dalam kereta, mulakan perjalanan. Sebab itu bila kita nak keluar daripada rumah, kena melangkah kaki kiri, masuk rumah kaki kanan. Bila keluar daripada rumah itu tempat perlindungan kita. Di atas muka bumi ni, tempat perlindungan kita di rumah kita lah kan, keselamatan kita. Bila keluar je daripada rumah, melangkah kaki kiri, kita sedang melangkah ke dunia yang penuh dengan ujian, cabaran, gangguan, bahaya dan sebagainya. Lepas tu terus kita amalkan. Dia banyaklah amalan-amalannya. Baca doa tu kan daripada Al-Quran. Subhanallazi sakhara lana haza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya Allah, itu doa yang kita dianjurkan bila naik kenderaan. Apa maksud dia tu? Subhanallazi sakhara lana haza. Maha suci Allah yang memperjalankan sakhara lana haza, kenderaan ini. Lagi
Wa ma kunna lahu munqalibun terus dah. Okey, baca balik. Muqrinin, yang mana kami sebelum ini tak dapat menguasainya. Naik unta ke, naik kuda ke, naik kereta ke, kita jangan sekali-kali rasa kita yang menguasai kereta kita tu. Kan kita hidupkan kereta, kita tekan minyak, kita rasa kita yang menguasai kereta, betul tak? Boleh tak kalau kereta tu berhenti tiba-tiba? Accident. Tiba-tiba payah pancing. Sebab kita ni kurang yang bertawakal kepada Allah. Kita bertawakal dengan diri kita sendiri. Kita rasa kita bawa pemandu yang baik, kita handal, kereta pun canggih, keselamatan pun canggih. Bila sampailah kat tempat tu, wow, laju nampak, tengoklah siapa. Kadang alhamdulillah, saya kalau bawa kereta mesti berhati-hati. Contoh tengok ada orang aksiden, lajulah tu. Saya tak lebih pada ni, keselamatan utama. Ni, bawa cek semua. Soalannya kita rasa kitalah yang jaga keselamatan kita, betul tak? Sebab itu amalan-amalan doa ni supaya kita menghakis rasa diri kita lah yang memastikan keselamatan. Kita lah yang menguasai kenderaan kita, tidak. Doa tu yang mana subhanallazi sakhara lana hadza, maha suci Allah yang memperjalankan, yang menggerakkan kenderaan ini. Wa ma kunna lahu muqrinin, yang mana aku tidak mampu menguasai, mengendarai, membawanya sebelum ini. Lagi? Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan kepadamu lah kami semua akan kembali di akhirat kelak ataupun kembali di dunia ni. Masya-Allah. Kemudian saya nak share satu hadis Nabi ni daripada kitab Riyadhus Shalihin. Saya pernah baca, lepas tu tadi saya cari, saya jumpalah ni. Kita ingat, kita semua ingat ayat ni, cuma kita jarang beramal dan kita tak tahu daripada mana sumber dia. Ia daripada hadis Nabi yang sahih. Saya baca dulu ya hadisnya. Daripada Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah." Qala yuqalu hina izin haditha wa kufiyata wa wufiyata. Fatatanaha lahu syayatin fayaqulu lahu syaitanu akhar kaifa laka birajulin qad hadiya wa kufiya wa wukiya. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang seronok bila baca hadis ni. Bila kita tahu maksud dia dan kita tahu kelebihan beramal dengan ni. Kalimah apa tadi? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Yang membawa maksud apabila seseorang itu keluar daripada rumah ni, kadang bukan naik kereta pun, nak pergi rumah jiran ke, asalkan keluar je daripada rumah, lalu dia mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Apa maksud dia? Bismillah, dengan nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, kami bertawakal, menyerah diri kepada Allah, la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada upaya, tak ada apa-apa. Kita nak angkat satu jari pun tak ada daya, nak angkat, nak kelip mata pun tak ada daya kita ni kan. Melainkan kekuatan semuanya itu datang daripada Allah. Maka dikatakan ketika itu, lalu bila kita ucap kalimah tu, Allah membalas. Allah terus membalas doa kita tu, jawapan Allah terus memberi jawapan, engkau akan diberi petunjuk, engkau akan dicukupkan dan engkau akan dijaga. Masya-Allah. Bayangkan, kita sebut je begitu, Allah pun memberi balasan, Allah menjawab, tapi kita tak dengar kan. Tapi yakinlah, Allah memberi 3 jaminan kepada orang yang mengucapkan kalimah ini, iaitu engkau akan diberi petunjuk, yang kedua, engkau akan diberi kecukupan, dan yang ketiga, engkau akan dilindungi. Kemudian syaitan pun bercakap sesama dia. Syaitan pun bergosip terus. Syaitan pun berkata-kata sesama dia. Bagaimana mungkin engkau mampu mengganggu orang ini? Bagaimana mungkin kamu boleh mengganggu orang ini yang telah diberi petunjuk, yang telah diberi kecukupan, dan telah diberi perlindungan daripada Allah? Subhanallah. Maksudnya bila kita ucap je kalimah ni, syaitan akan kecewa, frust. Sebab apa? Bila kita ucap bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, Allah lalu membalas, kamu akan dapat petunjuk dariku, kamu akan dapat kecukupan daripadaku, kamu akan dapat perlindungan daripadaku. Syaitan lalu berkata,
sama-sama dia kan. Maka dia berkata kepada syaitan yang lain, dia berkata kepada syaitan yang lain, kamu tidak ada harapan lagi. Apa yang kita boleh buat kepada orang ni, sebab dia dah dapat perlindungan daripada Allah, maksudnya kita dah tidak mampu lagi untuk mengganggu dia. Gangguan ni bukan sahaja daripada syaitan direct, gangguan daripada orang-orang yang dihasut oleh syaitan, orang-orang jahat, perompak, penjenayah, semua itulah. Kadang-kadang gangguan daripada orang yang suka bawa kereta tak tentu arah, betul kan? Kita terganggu, kita pun akan terancam keselamatan bila orang tak memandu dengan baik. Subhanallah. Dan alhamdulillah memang biasanya nak keluar je automatik bila kita dah buat biasa, dan kami pun jadi biasa. Baca bila nak keluar je daripada rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Lepas tu baca doa kena kenderaan tadi, dan yang ketiga zikir ya Hafiz ya Muhaimin, ya Allah yang Maha menjaga yang Maha mengawasi, jaga dan awasilah diri kami ya Allah. Lepas tu jalanlah, geraklah, insya-Allah Allah jaga. Kan kita ni dah hidup berapa tahun? 50 tahun, 60 tahun. Dah berapa lama bawa kereta? Ada yang tak pernah aksiden. Jangan sebab kita rasa kita bawa berhati-hati sebab tu kita tak aksiden. Tak. Sebab Allah yang jaga kita selama ni. Kita jalan bawa handbag, melenggar kangkung, pergi pasar lah, pergi situ, pergi shopping komplek, tak pernah kena ragu. Bukan kita kata sebab kita ni seorang yang berhati-hati, berjaga-jaga, ataupun kita ni orang soleh, orang beriman, jadi Allah jaga. Tapi sebab apa? Betapa baiknya Allah kan. Mungkin berkat doa kita, mohon perlindungan lepas solat apa, Allah betul-betul jaga kita. Masya Allah, subhanallah. Tapi nak sebut pasal tawakal ni, ramai orang dia kurang, dia tak ambil langkah berhati-hati, dia tawakal je besar. Maksudnya dia ni apa-apa tawakal je. Kalau kereta kunci pun, contohlah, kalau kereta kunci nak kono-kono juga. Kunci tak kunci tu, yang penting tawakal. Ini bukan tawakal maksud dia. Pernah sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu tawakal kan? Dia datang jumpa Rasulullah, dia tak ikat unta dia kan. Lalu Rasulullah menegur, kenapa kamu tak ikat unta? Aku bertawakal kepada Allah. Rasulullah pun ambil tali ikat unta, ikat pada pokok. Inilah tawakal. Tawakal maksudnya lepas berusaha keras. Selepas berusaha bersungguh-sungguh, itu maksud tawakal. Bahkan orang yang bertawakal lah orang yang paling kuat usaha. Lagi kuat tawakal, lagi kuat usaha dia. Contohlah seorang ayah ni, anak demam, mak ni, bang jomlah bawa pergi klinik bang, budak ni dah teruk, dah menggigil dah ni. Tak apa, ambil air. Dia pun selawat ke, baca ke kan, dia pun sapu bagi minum. InsyaAllah tawakal, InsyaAllah Allah bagi sembuh. Yakinlah dengan air ni InsyaAllah boleh menyembuhkan, InsyaAllah, yakinlah. Contohlah kan. Lepas tu ayah ni pula berhujah, kena yakin Allah yang bagi kesembuhan. Walaupun doktor pakar ke, ubat-ubat ke, kalau Allah tak izinkan tak sembuh. Tapi kalau dengan air kita yakin Allah izin sembuh. Isteri pun angguk lah kan. Contohlah, ini contoh saja. Dan tak semestinya contoh ini tepat. Contoh saja. Tiba budak tu meninggal dunia. Tiba anak tu meninggal dunia. Apa yang akan berlaku? Isteri memang akan menyalahkan suami mungkin seumur hidup. Dan mungkin akan menyesal sebab tak ikut cakap suami. Mungkin akan menyalahkan seumur hidup. Dalam situasi ini, kalau anak tu dah demam, dah berlarutan, dah demam tinggi, sepatutnya orang yang bertawakal kepada Allah, dia akan melalui jalan-jalan tawakal. Bawa pergi klinik. Klinik kata bawa pergi hospital. Pergi hospital, masuk pula ni buat rawatan yang terbaik. Dah usaha dah. Akhirnya anak itu meninggal dunia. Ketika itu, kita akan keluarkan ayat, kita dah berusaha sedaya upaya. Dah usaha dah bawa dah pergi tempat baik, dah bagi ubat apa, tapi doktor kata minta maaf, kami tak boleh buat apa-apa. Kita pun akan kata tak apalah doktor, ini takdir Allah. Maksudnya tawakal ni memang masuk setelah berusaha sedaya upaya. Bukannya usaha sikit, lepas tu dah serah kepada Allah tawakal. Kalau begitu, itu memang masuk kita menyalahkan Allah. Sebab itu orang yang kata orang yang sebut bertawakal kemudian tapi dia tak berusaha, nauzubillah, ia memberi satu fitnah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya fitnah tu soalannya bila berlaku tu, soalannya Allah lah yang tidak memberi kesembuhan tu sebab dia dah serah dah kepada Allah. Padahal Allah suruh kita berusaha dulu sebelum serahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan cerita saya tu beri sedikit sebanyak pengajaran dan panduan dan peringatan.
Sebab ramai juga ibu-ibu ni yang pergi kuliah siang kadang malam kan, bawa kereta seorang-seorang. Ada hajah tu jumpa saya ustazah, saya subuh-subuh tu pukul 4.30 dah pergi seorang-seorang masjid. Ada pukul 5 pagi-pagi tu kan. Tak beringat langsung, pergi je menonong je, tak beringat. Kalaulah orang tu nampak, oh makcik ni setiap pagi ni. Jadi dalam apa jua keadaan, walaupun kita nak pergi ke tempat yang baik sekalipun, keselamatan tu adalah tanggungjawab kita. Subhanallah, alhamdulillah. Dia nak tanya soalan tak tu? Tak ada ya? InsyaAllah, alhamdulillah. Baiklah, nak masuk sikit ni, tinggal 10 minit lagi. Bacalah sikit. Dah penat tu bawa kitab tu kan, Toba tu kitab. Kita baca kitab ni, Penawar Bagi Hati. Penawar Bagi Hati. Sambungan kepada bab tajuk tamak dalam berkata-kata. Tamak ni dalam berkata-kata ni. Orang perempuan ke orang lelaki ni tamak berkata-kata ni? Si baik sedar diri kan orang perempuan. Baiklah, kita akan masuk bab keadaan yang dibenarkan berdusta. Keadaan yang dibolehkan kalau kita nak berdusta ke nak membohong. Sebab membohong tu bohong sangat. Okey, maksudnya dalam keadaan mana kita dibenarkan melakukan helah, berhelah lah kita sebut. Bukan menipu sangat. Ketahuilah bahawa dusta itu hukumnya adalah haram. Kita tahu cakap tipu, berdusta itu haram. Suami tanya, kenapa lambat balik ni? Ustazah sudah lambat. Padahal bukan ustazah sudah lambat. Dia leka borak, ustazah pula yang kono. Kan kalau jawab leka borak kan kena marah. Dia pun ustazah lambat sampai, dia pun sudah lambat. Nak macam mana? Nampak tak? Nak selamatkan diri. Kadang tak sedar, kita rasa ringan je, tapi tetap haram hukum dia. Melainkan dalam keadaan tertentu. Dia kata dalam keadaan tertentu. Logo ada juga keadaan tu. Seperti berdusta dalam peperangan, supaya tak terlepas maklumat-maklumat rahsia-rahsia, betul kan? Dalam urusan mendamaikan antara dua belah pihak, kita jadi orang tengah, nak mendamaikan orang bergaduh. Kalau kita bercakap sesuatu macam reka sikit, itu tak dikira menipu. Itu memang ada disebut dalam satu hadis Nabi SAW. Nanti kita akan jumpa hadis tu, yang mana Nabi sebut tidak dikatakan menipu bagi orang yang nak menghubungkan silaturahim. Contohlah kan, contoh. Bergaduhlah abang kita dengan adik. Abang dengan kakak lakukan kita adik. Kakak pun tak ada nak baik, abang pun tak ada nak baik. Dua-dua keras ni. Lepas tu kita jumpa abang. Bang, kakak tu dia rasa bersalah dengan abang sebenarnya. Dia nak minta maaf tapi dia takut. Padahal kakak tak ada rasa bersalah pun. Tak ada rasa takut ke apa ke. Kakak ni memang kita cuba pujuk pun dia keras juga. Tapi kita ni nak macam mana jadi orang tengah ni. Betul kan? Kita pun jadi orang tengah, bang. Gini, kakak tu bukan apa, dia segan, dia takut abang kan garang. Bila pula saya garang? Tu garang tu. Kan? Gitulah. Jumpa kakak pula, cakap macam tu pula. Abang tu nak berbaik dengan kakak, tapi dia segan. Contoh, dia tahu dia silap. Contohlah kan. Padahal dia tak ada tu. Pernah tak kita buat macam tu? Jadi orang tengah, betul kan? Maksudnya janganlah orang kata apa ni menipu sangat. Jobo tu maksud apa? Tak apalah kan, salah maksud pula, salah makhraj kan, pelik pula sebetulnya ni. Yalah bahasa negeri kan, saya pun tak reti kan. Poyo. Janganlah melebih sangat. Bang, kakak tu rasa bersalah menangi-nangi hari-hari. Tu kan menipu sangat. Jadi nak katanya dalam niat kita nak menghubungkan silaturahim, kadang-kadang kita terpaksa melakukan sedikit helah supaya dua-dua berlembut hati, betul kan? Kadang orang ni dia rasa orang tu tak suka dia. Orang tu tak suka dia. Hamba Allah tu tak suka dia, macam tak senyum ke, muka masam ke. Ni Pak Wu siapa yang datang ni? Cuba tengok jap. Pak Wu siapa ni? Mungkin cari orang rumah dia. Tak ada. Okey, tak apa cik. Okey, contoh kan. Kawan kita mari tanya kita. Cari barang tertinggal. Okey.
Contoh, kawan kita tanya, jiran kita tanya perihal jiran tu. Dia ada cerita apa-apa tak pasal saya? Saya rasa macam tak sedap hati lah. Muka dia macam masam muka je. Nak jadi jujur ke nak jadi apa ni? Kalau jadi jujur lah, kita kata jujur, saya tak pandai menipu-nipu ni. Saya jujur orangnya. Macam tu kan. Saya akan ceritalah apa yang dia cakap pasal awak. Itu bukan jujur, itu bukan amanah tabligh ke, menyampaikan ke, itu adalah pengadu domba. Berhati-hati takut jadi pengadu domba. Dia pun ceritalah semua orang ni daripada rasa tak sedap hati, syak-syak je. Oh, betul lah. Sepatutnya kita bila jadi orang tengah nak damaikan dia orang ni, tak ada apa, gelak tu yolah tu kan. Tak berhenti-henti gelak tu. Muhasabah bersama kan, kadang-kadang kita kan. Masa tu kita sepatutnya berhelah. Tak ada lah, dia tak ada cakap lah apa-apa. Yo kok. Yo. Hari tu ada lah dia puji, kata kita cakap kan nak bagi sedap hati. Tak ada lah, tak ada. Padahal ada ni, tahan je ni. Betul kan? Itu tak dikira menipu. Betul. Adik-beradik bahaya juga. Ada tak kakak cakap apa-apa? Padahal dia buat grup WhatsApp mengumpat tu. Nauzubillah. Berhati-hati. Sebab an-namimah iaitu pengadu domba, orang tengah ni sangat bahaya. Bahkan ada dalam satu hadis disebutkan antara azab kubur yang tidak akan terlepas iaitu golongan an-namimah iaitu pengadu domba. Maksudnya kalaulah meninggal seorang manusia tu, lalu dia minta ampun oleh anak dia, mungkin suami dia, isteri dia, dosa-dosa mungkin akan gugur disebab ramainya orang minta ampun bagi pihak dia. Tetapi sekiranya dia ada melakukan an-namimah, pengadu domba, sampai dua orang bersaudara makin teruk bergaduh dia, maka itu di antara dosa azab kubur yang tak akan terlepas. Dia kena nanggung. Sebab kalau mengumpat ni, kita ngumpatlah berbakul-bakul orang tu tak tahu, elok je jumpa senyum, betul tak? Tengah ngumpat, orang tu elok je, orang tu bila jumpa, dia pun siap bagi kuih. Makan tak kuih orang tu bagi? Makan sampai hati kan, dah ngumpat orang tu bagi kuih, makan. Tapi kalaulah orang yang kawan kita umpat pergi bagi tahulah orang kita umpat tu kan, jadi tak dia bagi kuih kat kita? Tak jadilah. Sebab itu kita kalau ada suatu berita sampai pada kita, cukup sampai menahan diri setakat kita je, jangan disampaikan lagi. Ayat biasa orang perempuan, dan sampaikan dekat kau seorang je. Sebab dia tak boleh nak simpan dah apa yang bengke hati ni. Rasa tak tertahan, tak boleh nak nanggung dah cerita ni. Kau seorang je, harap kau jangan cakap dengan siapa-siapa. Kan? Ayat tu macam solehah je kan. Dan cerita ni pun sebab nak muhasabah, jadikan pengajaran. Nampak tak tu, dia tambah tu bagi sedap cerita tu. Dan cerita ni pun supaya nak dapat pandangan, padahal nak puaskan hati tu bercerita tu. Rupanya dia pesan 10 orang macam tu. Kan, bukan seorang tu. Benda tu berjangkit-jangkit, ya Allah, na'udzubillah min zalik. Baiklah. Jadi kita kembali ni, nak habiskan ni. Mendamaikan di antara dua belah pihak yang berkelahi tak dikatakan menipu. Itu kira helah yang dibenarkan. Serta dalam urusan rumah tangga bagi suami yang menjaga isteri-isterinya. Ni cerita orang poligami ni. Sudah Ustazah, kenapa baca ayat tu? Patut tinggal delete ayat tu. Gelak. Tahu akak ni tahu ni. Jadi kepada para suami yang berpoligami di luar sana kan, kurang solehah sikit dah tu. Tak adalah. Okey. Saya tahu ramai isteri yang dipoligami dekat sini, ada yang dengar, ada dan suami yang berpoligami. Bukan memberi tiket kepada anda untuk menipu bulat-bulat kan. Jadi tipu tu kena petak-petak. Maksud bukan tipu ida-ida, tipu bulat-bulat. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, Rasul dia pandai berhelah kan. Bila Rasul balik daripada satu musafir ataupun satu perang ataupun dakwah, satu hari Rasul bawa balik hadiah kepada para isteri, iaitu berupa cincin. Lepas tu dah bagi hadiah cincin ke apa, macam itulah bagi hadiah. Kemudian ditanya oleh isteri Rasulullah. Saya tak ingat isteri mana yang bertanya, Rasulullah, siapakah isteri yang paling kamu sayang? Rasul kata, isteri yang aku beri dia hadiah cincin tu.
Kembanglah isteri tu. Sebab dia dapat. Padahal semua isteri dapat. Faham tak? Kalau boleh kita nak kita seorang kembang, rasa paling disayangi. Maksudnya Rasulullah bukan menipu. Rasulullah bukan menipu. Betul kan? Rasulullah berhelah. Tapi isteri tu rasa dialah yang paling disayangi. Nampak tak? Maksudnya cara Rasulullah nak mendamaikan, nak menenangkan hati isteri-isteri ni dengan kaedah yang sangat bijak. Dan Rasulullah memuji semua isteri-isteri. Walaupun kadang-kadang mungkinlah seorang suami ni dia tak adalah nak puji sangat isteri tu. Tetapi sebab dia nak mendamaikan, nak ini, kadang peranan seorang suami yang ada isteri yang ramai, dia terpaksa mengorbankan diri dia. Mengorbankan diri dia. Saya minta maaf sebab saya ada terima banyak aduan pasal konflik poligami ni. Dan banyak aduan tu daripada isteri yang kedua. Bukan saya kata, memang saya rasa kesian sebab isteri kedua ni sentiasa dianggap sebagai perampas. Yang kedua, isteri kedua ni dianggap sebagai yang menghancurkan rumah tangga orang lain, dan dia dianggap sebagai orang yang hadir dalam kehidupan orang lain. Maksudnya dia ni menumpang. Jadi dia bawa title dan tuduhan itu sepanjang hidup dia, betul kan? Sebenarnya ujian dia sangat berat. Dan isteri pertama biasanya golongan yang akan diberi simpati, kesian sepanjang. Isteri ketiga samalah, kedua, ketiga. Yang ketiga merampas yang kedua kan. Sebenarnya tak ada istilah merampas tu kan. Tak ada istilah. Memang jodoh pada hakikatnya. Cuma di sini, bila isteri ni yang menderita dan suami pula lepas tangan. Faham tak? Dalam keadaan seperti ini, sebenarnya suami itulah kena mengorbankan diri dia, berusaha sedaya upaya untuk mendamaikan isteri-isteri. Bahkan saya jumpa ramai juga suami yang lepas tangan dan dia menyalahkan isteri-isteri. Kamu ni bila jadi isteri yang baik, nak redha, bila nak redha? Faham tak? Kalau kamu ni, kamu isteri, kamu sedar tak? Saya memang ada hak pun. Maksudnya dia melontarkan kata-kata. Sepatutnya ketika itu, suami ini berusaha sedaya untuk merawat luka hati isteri ini. Memujuk, mungkin bagi layanan yang lebih, apa semua. Sampailah hati isteri ini tak rasa terkurang dengan kasih sayang suami, isteri ini akan sangat senang hati untuk memberi kasih sayang. Na'udzubillah. Maksudnya moga mudah-mudahan yang melalui perkahwinan yang poligami, suami yang tersebut diberi kekuatan oleh Allah, diberi hidayah untuk cuba sedaya upaya memenangi hati isteri-isteri. Kerana Allah, bukan kerana isteri, kerana Allah kan. Okey, tak nak cerita panjang pasal tu. Tak reti sebenarnya nak ulas, tak reti. Saya pernah ditanya soalan, ustazah ni pernah dipoligami ke? Saya ada ceramah apa, entah orang ingat saya ni maksudnya mungkin mangsa poligami kata. Mungkin ustazah menderita sebab cakap tu macam anti poligami dan sebagainya. Tak, kita bukan anti poligami. Cuma saya ni terlalu banyak cerita dulu kerja perunding rumah tangga, KK poligami yang isteri dizalimi. Jadi bila saya bercerita poligami, jadi banyak sisi yang negatif, sedangkan banyak sisi yang positif. Tapi orang yang bahagia tak ada datang mengadu. Nak buat ada apa? Poligami kami bahagia. Yang tu memang tak ada lah mengadu. Betul kan? Jadi sampai pada saya cerita semua yang negatif, yang nak pergi cerai, yang suami zalim, suami tak adil, suami tak mampu, yang tu je sampai. Akhirnya bila saya ceramah, cerita-cerita tu banyak. Jadi orang pun ada yang komen dekat live tu, ustazah ni poligami ke ni? Macam tu kan. Begitu. Okey, jadi saya tak nak jawab soalan tu. Maksudnya taklah, saya bukannya di poligami lah. Okey, sekarang kita tengok. Cepat-cepat sambung. Apabila suami perlu berdusta, boleh ke 5 minit lagi? Maka lebih baik dia menggunakan lafaz tauriah, iaitu menyebut perkataan yang mempunyai dua makna. Satu makna yang hampir dan satu makna yang jauh. Makna yang hampir difahami oleh pendengar tetapi tidak dikendaki oleh orang yang berdusta itu. Dia masukkan maksud yang jauh tetapi tidak difahami oleh pendengar. Maksudnya tauriah ni berhelah lah, bukannya menipu betul-betul. Sifat kedua yang membawa kepada kebinasaan yang lahir daripada kata-kata seseorang adalah mengumpat, menyebut berkenaan orang lain dengan perkataan yang tidak disukai walaupun perkara itu adalah benar, sama ada dari segi kekurangan dirinya, akalnya, perbuatannya, perkataannya, pakaiannya dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Dan janganlah sesetengah kamu mengumpat sesetengah yang lain.
Adakah seseorang daripada kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Sekiranya demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Ini cerita pasal ghibah, pasal mengumpat kan. Jadi pasal mengumpat ni bukan semestinya sikap, tetapi perkara yang benar dari segi kekurangan, sama ada akal dia, perbuatannya, perkataan, pakaian. Kadang kita bukan mengumpat orang tu, mengumpat pakaian dia. Mengumpat pakaian. Kau tengoklah baju dia tu, tua-tua pun nak pakai merelip-relip lagi. Contoh. Tengok tudung tu. Banyak diamond. Kalau boleh jual, laku yo juga. Contoh kan. Banyak merelip-relip ni. Banyak ni. Okey. Benda tu, walaupun bukan pasal peribadi, malas ke apa ke, tapi pasal pakaian. Betul tak? Kita komen, kita kata pakaian. Kalaulah benda tu sampailah kepada orang yang kita kata tu, agak-agak dia kecil hati tak? Terasa. Maksudnya mengumpat ni semua. Bab rumah ke, bab kereta dia ke, apa-apa, bukan semata-mata sebab bab peribadi. Kalaulah sesuatu itu perkara yang betul dan memang tak disukai oleh orang tersebut bila dia dengar, maka itu dikira mengumpat. Bukannya kita sedap cakap, saya bukan ngumpat pasal dia, pasal baju dia. Saya bukan ngumpat pasal dia, ngumpat pasal rumah dia bersepah. Semua tu ada kaitan. Betul kan? Subhanallah. Saya tengok ni semua okey, pakaian, subhanallah. Pakai pakaian, pakailah macam mana? Pakaian muslimah kita adalah pakaian menutup aurat. Orang kita mengelik-gelik pakai letak batu-batu tu tak pelik. Maksudnya dah jadi kebiasaan. Bukanlah banyak sangat batu permata tu kan. Biasa je. Jadi melainkan kalau dia terlalu menarik perhatian, penuh, berkilat-kilat bila kena matahari tu kan, sampai silau lah mata orang. Ataupun kita perasan bila kita diperhatikan, orang tengok, maksudnya kita jadi daya penarik lah tu. Ataupun sampai kita ditegur, lawa 10 orang dah tegur. Makin nak pakai ke makin tak nak pakai? Kita ni bila dah makin ditegur, yang tu paling kerap dipakai tu. Elok terletak, elok lawa, elok. Yang tu paling kerap. Pakai selalu. Tapi kalau kita muhasabah, kita akan tanya suami ataupun tanya orang terdekat. Menyelah sangat ke? Memang ni. Jangan tanya kawan yang akan cakap apa yang kita nak, tapi tanya kawan yang soleh. Saya jawab jujur, memang sedikit menarik perhatian lah. Bila awak pakai ni nampak macam menyelah sikit. Nampak muda 10 tahun. Contoh kan. Betul. Lagi pakai pula. Ya Allah. 10 tahun muda lagi pakai. Perasan tak kita pakai tudung nampak tua, ada pakai tudung nampak muda. Ada nampak warna muka kita makin gelap, ada pula pakai tudung nampak cerah. Betul kan? Ada baju kita nampak kurus, ada baju kita nampak lebar. Maksudnya pakaian sangat mempengaruhi. Jadi Nabi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Maksudnya bila kita memakai pakaian itu meningkatkan ketakwaan kita. Takutlah kita akan pujian dan perhatian manusia, sebab ia akan menjauhkan perhatian dan pujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. Itu secara umum saja. Alhamdulillah, sekadar itulah kuliah kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat pengajaran sedikit sebanyak ilmu, insya-Allah. Saya mohon maaf salah dan silap, kesilapan, kekurangan mesti ada dalam menyampaikan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan, kekurangan, kesilapan itu datang daripada diri saya sendiri, disebabkan kejahilan diri sendiri. Terima kasih kepada semua yang mendengar di sini dan juga di mana-mana berada. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang lebih baik dari masa ke semasa, insya-Allah, dan dikurniakan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.